Saya Saudara Tuan Hussein bin Jamal Muhammad, Timbalan Setiausaha Khemah. Bahagia Tuan Haji Jalaluddin bin Kadir Baidin, Bendahari Khemah Kebangsaan. Yang bahagia Puan Fatimah binti Zainuddin, Ketua Wanita Khemah Kebangsaan. Yang bahagia Puan Rohaini binti Ketua Sri Said Ibrahim, Ketua Puteri Khemah Kebangsaan. Yang berbahagia Profesor Dr. Dato' Harun Nizam, Pengurusi Koperasi Khemah Malaysia Berhad. Yang berbahagia Dato' Aziz bin Abdul Razak, Pengarah Urusan Rangkaian Nasi Kandar Subaida. Yang berbahagia Dato' Muhammad Ibrahim bin Maidin, Pengarah Urusan Kopata Group. Yang berbahagia Saudara Amanullah bin Maidin, Presiden Persatuan Pemborong dan Peruncit Muslim Malaysia. Yang berbahagia Dato' Jawad Ali, Majlis Tertinggi Khemah. Dato' Mira Maidin daripada Melaka. Ramai juga lah Puan Sakina yang ada di sini. Dan Saudara V. Armugam daripada RTM. Daripada Haji Maidin Sultan. Ramai muka-muka saya boleh nampak di sini lah. Pengurusi madrasah dan NGO, para ahli-ahli Majlis Tertinggi Khemah Kebangsaan, para pengurusi Badan Perubahan Khemah Negeri, para exco Khemah Negeri, para ketua-ketua wanita pemuda puteri negeri, para ahli-ahli khemah, jemaah media, para hadirin sekalian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, berikat pada kata janji sebagai ahli khemah, hari ini kita dengan reda berhimpun untuk Majlis Perasmian Ibu Pejabat Khemah dan Yayasan Kemajuan Islam Nasional. Yakin tidak ada makna kehadiran kita jika tidak disusuli ungkapan takzim kehadiran Allah yang telah membenarkan pertemuan kita di petang yang cukup mulia ini. Majlis perasmian ini lebih bermakna apabila ianya dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Utama Tunku Adnan bin Tunku Mansor, Menteri Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar, merangkap Setiausaha Agung Barisan Nasional dan UMNO. Saya percaya dengan kehadiran Yang Berhormat Dato' Seri, bukan sahaja ahli khemah, malah seluruh warga peniaga di Jalan Masjid India ini cukup teruja. Sesungguhnya Jalan Masjid India ini cukup terkenal sebagai Islamic Business Hub atau hub perniagaan Muslim yang tersohor di negara kita. Untuk makluman semua, YB Dato' Seri Tunku Adnan adalah seorang yang cukup rapat dengan khemah. Saya tak nak cakap bapa angkat ke, bapa ke, tapi memang lebih daripada itulah. Daripada awal-awal sehingga hari ini banyak bantuan dan sokongan dari segi khidmat, nasihat serta kewangan diberi oleh beliau kepada khemah. Kita tidak boleh lupakan beliau. Saya waktu-waktu yang saya ada masalah, saya memang beliau adalah seorang yang saya sentiasa bertemu dan berbincang dengan beliau, dan beliau sentiasa memberikan tenaga, suntikan satu tenaga yang kuat untuk saya berhadapan dengan masalah-masalah itu. Alhamdulillah. So masa sekarang ini memang kita dah selesai semua. Ada A team, B team, C team semua tak ada. Ada satu tim saja, A team saja. InsyaAllah. Ada masanya saya jumpa beliau di pejabat. Beliau sanggup meluangkan masa yang cukup lama untuk mendengar sendiri permasalahan serta keperluan khemah. Beliau juga mempunyai satu peranan yang cukup besar dalam pengiktirafan yang diterima oleh khemah sebagai ahli gabungan UMNO. Thank you YB Dato' Seri for all your support towards khemah all these years. We really appreciate it. Dato' Seri, Dato', Datin dan para hadirin yang dirahmati Allah. Khemah ditubuhkan pada tahun 1976. Parti ini diasaskan oleh Allahyarham Saudara Badrul Zaman. Sehingga hari ini
KIMA telah dipimpin oleh 6 orang presiden dan saya merupakan presiden KIMA yang ke-7. Tujuan utama penubuhan KIMA adalah bagi membela nasib masyarakat India Muslim di negara kita. Tidak dapat dinafikan bahawa sumbangan masyarakat India Muslim dalam landscape politik tanah air. Sejak penubuhan hingga sekarang, KIMA telah komited dalam memperjuangkan hak masyarakat India Muslim di bumi Malaysia ini. Tahun 2016 ini juga merupakan satu tahun yang cukup signifikan di mana KIMA akan menyambut ulang tahun yang ke-40. Berbagai program telah dirancang sepanjang tahun ini di semua peringkat bagi sambutan ulang tahun ke-40 KIMA. 40 tahun ini telah mematangkan kita dalam berbagai sudut. Dalam tempoh ini, KIMA telah melalui berbagai cabaran serta melawan arus yang cukup deras. Kita tidak tunggu bulan jatuh ke riba. Malah setiap kejayaan KIMA pada hari ini adalah atas usaha keras KIMA di peringkat pusat, negeri, bahagian dan cawangan. Saya juga sentiasa memberi peringatan kepada kepimpinan dan ahli KIMA bahawa kekuatan satu masyarakat itu terletak pada penyatuan umatnya. Sebagai sebuah parti politik yang mewakili kaum India Muslim, kita harus merasai denyut dan nadi semua lapisan masyarakat. Dalam hal ini, keperluan dari sudut fardu ain dan fardu kifayah harus kita beri keutamaan. Sebab-sebab aspek inilah yang akan membantu kita dalam melahirkan generasi ulul albab. Kebanyakan masyarakat India Muslim adalah menjadi tunjang perjuangan KIMA. Tiada gunanya kita mendabik dadah dengan bilangan keahlian yang ramai, tetapi masih ada di kalangan masyarakat kita yang masih berada di bawah tahap kemiskinan tegar. Bagi memastikan aspek kebajikan masyarakat India Muslim terus dibela, KIMA telah melancarkan Biro Kebajikan di peringkat pusat dan negeri. Biro Kebajikan di pusat ini akan diketuai oleh seorang ahli majlis tertinggi, manakala di peringkat negeri pula ia akan diketuai oleh ketua wanita KIMA negeri masing-masing. Keanggotaan tim kebajikan ini terdiri daripada wanita, pemuda dan puteri. Kesemua mereka ini telah dilatih untuk menguruskan keperluan kebajikan mereka yang memerlukan. Bagi memudahkan kelancaran pergerakan tim kebajikan, pada hari ini KIMA melalui Yayasan Kemajuan Islam Nasional akan serahkan 6 buah Perodua Alsa, 4 buah van, sebuah Perodua Viva dan sebuah lagi Toyota Hilux untuk dijadikan pusat khidmat masyarakat bergerak KIMA yakin untuk setiap negeri. Kita juga ada sebuah bas, kita tak pamerkan pada hari ini. Beberapa bas ini panjang, kita tidak boleh letakkan di sini. Tapi yang Dato' Sri memang arif, yang waktu kita buat keperasmian yang dibuat oleh Perdana Menteri kita dulu. Perancangan yang cukup bersejarah ini telah pun disempurnakan oleh Yang Berhormat Kunan. You all understand lah, it's a nickname. Sebab kita sudah ada, kita bukannya satu parti yang sentiasa dan cekap saja, Dato' Sri. Kita hanya serius dengan segala kegiatan kita. Kita pastikan tidak ada seorang pun dalam masyarakat kita ini, terutamanya masyarakat India Muslim ini, tidak dibelakan. So kita memberikan yang kebajikan cukup untuk mereka. Inilah komitmen KIMA dalam memastikan tiada seorang pun golongan yang memerlukan tercicir daripada penerima bantuan KIMA. Untuk makluman para hadirin, usaha KIMA ini bukan terbatas di waktu pilihan raya saja. Malah, we are the party who work all the year round. Kita sentiasa bersedia untuk membantu mereka yang memerlukan 24 jam sehari dan 365 hari dalam setahun. Selain daripada aspek kebajikan, pendidikan juga menjadi salah satu teras perjuangan KIMA.
Pendidikan ini bukan saja dari segi akademik, malah merangkumi seluruh aspek pembelajaran. Pendidikan yang dimaksudkan ini adalah dari sudut pendidikan agama, motivasi bagi pelajar dan belia, pengajaran kerja tangan bagi golongan wanita yang mampu menjana pendapatan, dan skill training bagi belia dan beliawanis India Muslim. KIMA juga akan terus memastikan anak-anak India Muslim mendapat pendidikan yang sempurna. Banyak bantuan pendidikan yang telah diberi oleh KIMA, bermula dari belajar sekolah rendah hingga ke tahap universiti. Kita tidak mahu ada anak-anak India Muslim yang tidak dapat melanjutkan pelajaran atas alasan kemiskinan. KIMA juga mempunyai MOU dengan 7 institut pengajian tinggi swasta yang memberi potongan sehingga 30% kepada anak-anak India Muslim yang melanjutkan pelajaran di situ. KIMA juga melalui yakin akan menanggung sepenuhnya iuran pendaftaran pelajar India Muslim yang mendaftar di IPTS tersebut. Dari sudut politik, KIMA melalui 1,440 cawangan telah mula bergerakan jentera kita bagi menghadapi PRU ke-14 yang kita jangka kurang 2 tahun dari sekarang. KIMA sedang giat mendaftarkan pengundi baru, di mana kita jangka seramai 45,000 pengundi baru dari kalangan masyarakat India Muslim akan layak mengundi pada PRU ke-14. Keseluruhannya 395,000 pengundi India Muslim akan terlibat dalam PRU 14 yang akan datang ini. Kempen penambahan ahli baru juga sedang giat dijalankan oleh sayap wanita, pemuda dan puteri. Kita sasarkan sebelum penghujung 2016 ini, KIMA akan menambah seramai 60,000 orang ahli baru. Dalam pada itu juga, pemimpin KIMA di peringkat sayap juga menerima pendedahan di peringkat antarabangsa. Baru-baru ini juga 12 orang pemimpin wanita dan puteri KIMA dibawa ke lawatan kerja selama 10 hari ke negara India. Dalam tempoh 10 hari ini, mereka dibawa melawat pelbagai organisasi politik, NGO dan pendidikan. Mereka juga mengadakan perbincangan 2 hala yang mampu memberi manfaat kepada kedua pihak. Biro Penerangan KIMA pula sudah mula turun padang untuk memberi penjelasan berkenaan dengan isu-isu semasa kepada masyarakat India Muslim serta menangkis tomahan dan fitnah pembangkang. Kita tentu sekali tidak mahu masyarakat kita turut terpengaruh fitnah dan tomahan yang disebarkan melalui media sosial. Datuk Seri, Datuk-Datuk, Datuk-Datin dan para hadirin yang dirahmati Allah, Yayasan Kemajuan Islam Nasional yakin ditubuhkan pada tahun 2010. Perubahan yakin ini adalah atas restu Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak, Perdana Menteri Malaysia. Yayasan ini yang diperpadankan di bawah Akta Syarikat 1956 telah mula beroperasi mulai Januari 2011. Pada hari ini, Yayasan Kemajuan Islam Nasional mempunyai 1 ibu pejabat dan 12 pejabat urusan di negeri. Yayasan Kemajuan Islam Nasional ini dianggotai oleh seorang pengurusi, seorang pengarah dan bantu oleh 20 orang kaki tangan eksekutif dan sokongan. Tujuan utama penubuhan yayasan ini adalah bagi menjalankan pelbagai program yang bermanfaat kepada masyarakat serta membantu NGO, masjid, madrasah dan surau India Muslim menjalankan pelbagai program agama dan dakwah. Yakin juga bekerjasama dengan KIMA dari segi khidmat, bantuan dan sokongan bagi membantu masyarakat India Muslim yang memerlukan dari aspek kebajikan, pendidikan dan perubatan. Bagi memberi gerakan untuk anak-anak India Muslim terus cemerlang, yakin menganjurkan anugerah kecemerlangan pendidikan yakin dan KIMA setiap tahun. Setiap anak-anak India Muslim yang cemerlang dalam peperiksaan awam seperti UPSR, PT3, SPM dan STPM akan diraihkan setiap tahun
Sebagai insentif, pelajar India Muslim yang cemerlang di peringkat UPSR dan PT3 akan menerima imbuan tunai, sijil pengiktirafan dan buku agama, manakala di peringkat SPM dan STPM, anak-anak ini akan menerima sebuah komputer riba, sijil pengiktirafan dan buku agama sebagai cenderahati. Timah dan Yakin telah menganjurkan majlis ini selama 5 tahun berturut-turut, sehingga hari ini seramai 2,612 orang pelajar India Muslim telah menerima insentif timah ini. InsyaAllah, Majlis Anugerah Kecemerlangan Pendidikan Yakin timah kali ke-6 akan diadakan pada bulan Mei 2016 nanti. Dari aspek kebajikan, Yakin sentiasa bersama dengan timah untuk mengenal pasti golongan yang memerlukan ini. Atas prinsip memberi mata kail lebih bermanfaat daripada memberi ikan, Yakin sentiasa memberi keutamaan untuk menaik taraf kehidupan golongan ini. Golongan sasar ini akan diberi bantuan segera bagi menyelesaikan permasalahan mereka, dan pihak Yakin akan mengadakan sesi kaunseling bersama mereka dalam usaha mencari penyelesaian jangka panjang. Golongan ini akan dibantu untuk menjalankan perniagaan kecil-kecilan mengikut pengetahuan dan kemahiran mereka. Pada tahun 2011, Timah dan Yakin mengenal pasti seramai 11,241 keluarga masyarakat India Muslim dari golongan miskin. Dalam tempoh 5 tahun ini, kita berjaya kurangkan kepada 1,470 orang keluarga saja. Saya yakin pada tahun ini kita akan membawa keluar baki 1,470 keluarga India Muslim ini dari belenggu kemiskinan. InsyaAllah pada ujung tahun 2016 ini kita dapat capai kemiskinan sifar di kalangan masyarakat India Muslim. Dari aspek pendidikan pula, Yakin telah memberi bantuan persekolahan kepada hampir 3,121 pelajar daripada 2,611 keluarga India Muslim di seluruh negara bagi menghadapi sesi persekolahan 2016. Kita percaya dengan bantuan ini sedikit banyak sebanyak akan meringankan beban yang ditanggung oleh ibu bapa. Dari keluarga yang kurang kemampuan, pihak Yakin akan membantu dalam memberi sumbangan pembayaran iuran pendaftaran bagi anak-anak tersebut. Sehingga hari ini seramai 1,092 orang anak India Muslim yang melanjutkan pelajaran ke IPTS dan IPTA telah menerima insentif itu. Dato' Sri, Dato' Datin dan para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada tahun ini saya pelaburan Yakin, iaitu konsortium Yakin Halal Mart, bakal beroperasi bermula bulan Januari ini dengan pembukaan 1 warehouse, 3 outlet di Bangi dan Kajang. Yakin Halal Mart adalah satu konsep outlet franchise yang 100% menjual produk-produk Bumi Putra disahkan halal oleh Yakin. Yakin Halal Mart akan mengambil produk terus dari pengilang di dalam dan luar negara dan memastikan dengan 30% kurang dari harga pasaran. Yakin Halal Mart akan menjual produk-produk berasaskan makanan kering dan basah seperti ayam, daging, ikan, sayur-sayuran, perasa, sos, rempah dan sebagainya. Setakat ini sebanyak 400 buah produk telah 4,000 produk telah dikenal pasti untuk dipasarkan melalui Yakin Halal Mart ini. Kita menyasarkan dalam